بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وحكمة. Kita sambung perbincangan berkenaan dengan iman. Iman itu bertambah dan berkurang. Sekurang-kurangnya iman itu ialah tasdiq, yakni percaya dengan benar, jazim, dengan kata putus, yang tidak ada syak dan syubhah, tidak ada ragu dan kekeliruan. Kalau sekiranya tidak sedemikian, maka tidak ada iman. Sekiranya ada ragu, ada syak dalam iman itu, maka imannya tak betul. Kerana Allah Subhanahu wa taala berfirman, إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. Surah Al-Hujurat ayat 15. Maksudnya, sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu. Ayat ini terang mengatakan orang beriman sebenar ialah yang percaya kepada Allah dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tidak ada ragu, tidak ada syak sedikit pun dalam hati dia. Iman yang ikhlas. Jika sekiranya terdapat syak, maka ini bermakna nifaq, munafik. Kalau ada syak dalam hati, berarti sifat munafik ada dalam diri dia. Firman Allah Subhanahu wa taala, fi qulubihim maradun, surah Al-Baqarah ayat 10. Maksudnya di dalam hati mereka ada penyakit. Dalam hati orang-orang munafik ada penyakit. Penyakitnya ialah tak percaya sungguh-sungguh, tak beriman sungguh-sungguh. Cakap saja dia percaya, cakap saja dia Islam, tapi hatinya tak percaya pada Islam. Ada penyakit. Berhubung dengan penyakit, ada ulama mentafsirkan dengan makna syak. Penyakit itu ialah syak, ragu terhadap Islam. Masih ada perasaan tak percaya pada Islam, walaupun sedikit. Itu syak. Diterangkan bahawa syak itu bukannya was-was. Was-was lain. Was-was bukan syak. Was-was ialah gangguan syaitan. Was-was tidak boleh dianggap syak kerana ianya dibawa oleh syaitan dan hati kita menolaknya. Seperti seorang yang diajak menjadi kafir atau dituduh menjadi kafir, sedangkan dia tidak menerima kekufuran itu. Itu gangguan syaitan, was-was. Mari perasaan nak jadi kafir, jadi apa, saya akan ganggu. Lepas tu dia sedar balik, beriman balik. Itu bukan syak, itu was-was. Seorang yang dituduh dia kafir, sedangkan dia percaya pada Islam, beriman pada Islam, tak jadi kafir dengan sebab itu. Orang tuduh tu pula balik ke dia. Tidak boleh mudah-mudah dalam perkara ini. Mungkin kerana dia jahil, dia tak tahu berkenaan dengan Islam, tapi dia percaya pada Islam.
percaya. Hak dia tak tahu, maka dia gelanggar dia tak tahu. Kan dia tak tahu, dia tak faham. Orang yang macam ni diganggu keimanan dia. Was-was. Was-was bukannya syok. Mari perasaan fikir yang bukan-bukan. Berkenaan dengan nak tolak Islam. Dan dia sedar balik. Itu was-was namanya. Syok ni terus tak percaya pada Islam. Tak percaya sungguh. Ada benda dia tak percaya. Contohnya betapa Islam mengharamkan riba ni. Tak betul ni. Dia kita tolak. Kemudian sekiranya dia percaya riba tu haram, dia makan riba, dosa saja. Dosa. Kena faham. Beza antara syok dengan was-was. Firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina ittaqaw idza massahum ta'ifun minasy-syaitani tadhakkaru fa idza hum mubsirun. Surah Al-A'raf ayat 201. Maksudnya, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa bila mereka ditimpa was-was dari syaitan, mereka ingat Allah. Maka ketika itu juga mereka melihat kesalahannya. Itu was-was. Mari fikir anu je, macam tak percaya ke Islam. Lepas tu sedar balik. Ingat balik. Dia percaya balik. Ini was-was. Hak syok ni terus menerus tak percaya. Imam Nawawi sebut dalam kitab dia Al-Azkar, orangnya ada penyakit was-was, jangan duka cita, dia kena lawan. Termasuk dalam jihad, perjuangan menentang syaitan dalam diri kita, termasuk dalam jihad. Bila ada penyakit was-was, menandakan iman dia ada. Kerana kalau rumah yang tak ada piti, tak ada duit, tak ada harta, perapak tak pergi. Perapak tak cara pun. Rumah tak ada duit, buat nyusah je, perapak tak ganggu. Bila syaitan mari ganggu, menandakan iman kita ada. Iman kita ada. Waktu syaitan ganggu, mari penyakit was-was, kena lawan. Lawan, kena lawan dia. Lawan dengan perasaan kita, lawan dengan doa. Surah An-Nas, itu terang-terang. Qul a'udzu birabbin nas hingga akhirnya. Itu Tuhan ajar nak lawan penyakit was-was ini. Atau a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Telah diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna nasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sa'aluhu inna najidu fi anfusina ma yata'azamu ahaduna an yatakallama bih, qala wa qad wajadtumuh, qalu na'am, qala dhalika sarihul iman, wa fi riwayatin alhamdulillahilladzi radda kaidahu ilal waswasah. Maksudnya, beberapa orang kalangan sahabat Rasulullah SAW bertanyakan, tanya Rasulullah, sesungguhnya kami dapati dalam diri kami apa yang dianggap perkara yang dikira besar dari segi imannya. Kalau diucap oleh seseorang itu, wahai Rasulullah, mari perasaan kami dalam hati kami, perasaan kalau sebut dengan lidah dah, habislah iman. Wasuk habis, mari perasaan itu. Rasulullah bersabda, adakah kamu dapati iman itu masih ada? Iman ada lagi, mau percaya pula? Mereka menjawab, ya, ada. Lepas tu sedar balik. Rasulullah bersabda, itu adalah iman yang nyata. Rasulullah kata, itu iman yang nyata. Hak sedar balik itu iman yang nyata. Dalam satu riwayat yang lain, Rasulullah telah bersabda, segala puji bagi Allah yang menolak tipu daya syaitan menjadi was-was. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala kerana Allah Ta'ala tolak was-was. Lepas tu sedar balik. Di kalangan ulama' ada yang berpendapat bahawa iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Ianya dipandang sebagai akidah yang tidak boleh dibelah bagi. Pandangan setengah ulama, iman itu macam tula, tak bertambah tak beriman. Bila orang itu percaya, macam tu dah. Tidak bertambah, tidak berkurang. Menurut pendapat salaf. Salaf ialah ulama generasi awal.
tahun 1 sehingga tahun 300 Hijrah. Ada ulama mengatakan tahun 500 Hijrah. Yang disebut oleh Nabi, khairul quruni qarni, thumma alladhina yaluna, thumma alladhina yaluna. Sebaik-baik abad ialah abad aku, 100 tahun. Kemudian berikutnya tahun 200. Kemudian berikutnya tahun 300. Abad ini tidak ada kecelaruan. Di zaman kerajaan Abbasiyah, khususnya zaman Al-Ma'mun, berlaku gerakan penterjemahan. Menterjemahkan buku-buku falsafah. Falsafah Greek, Yunani, falsafah Parsi, falsafah India, falsafah orang bukan Islam. Dia terjemah dalam bahasa Arab. Di samping dia terjemahkan kitab-kitab sains, teknologi, ilmu pertanian, ilmu angkasa lepas. Orang Islam terjemah buku-buku ini. Tapi termasuk ilmu falsafah. Bila baca kitab falsafah, fikiran jadi selaru. Memikirkan tentang sifat-sifat Tuhan yang tak boleh dicapai oleh akal manusia. Timbulnya mazhab Mu'tazilah, Jabariyah, macam-macam. Berlaku pertembangan, berlakunya ilmu kalam. Ilmu kalam, ilmu berhujah dengan Mu'tazilah dan Jabariyah. Di mana golongan salaf tak nak lawan. Nak lawan Mu'tazilah tak gerak. Maka lahir ulama-ulama ilmu kalam yang melahirkan Asy'ariyah dan Maturidiyah untuk melawan falsafah ini asalnya. Salah tak gerak lawan. Pakai zahir ayat Quran tak gerak, kita pakai kerah begitu saja. Jadi Asy'ariyah Maturidiyah ni hadis sunnah juga untuk melawan Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah dan lain-lain. Kerana salah tak gerak nak lawan. Nak lawan apa namanya puak falsafah mesti dengan falsafah, dengan mantik. Timbulnya ini. Jadi ulama salaf, ulama generasi awal berpendapat iman yang disertakan menurut pendapat salaf, bahkan pendapat jumhurul ulama, kebanyakan ulama, termasuk ulama-ulama khalaf. Ulama khalaf pun sependapat dengan ulama salaf. Iman yang disertakan dengan amal yang soleh itu bertambah dan berkurang. Bertambah dan berkurang. Kita kena sedar, ulama ni ada ulama salaf, ada ulama khalaf. Ulama empat mazhab, ini ulama salaf. Ini zaman 300, 100 hingga 300. Maka Imam Abu Hanifah, Imam mazhab Hanafi, Imam mazhab Maliki, Malik bin Anas, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Ini adalah salaf. Aqidahnya salaf. Fiqhnya mazhab dia. Fiqhnya mazhab Syafi'i, Hanafi, Hambali. Aqidahnya mazhab salaf. Kerana zaman itu zaman tak ada lagi falsafah. Kita kena sedar. Bahkan terdapat kalangan ulama yang khalaf ini aqidahnya salaf. Ibnu Katsir, Imam Nawawi. Imam Nawawi, Ibnu Katsir, fiqhnya Syafi'i. Aqidahnya salaf. Di sana ada ulama-ulama khalaf, Asy'ariyah, Maturidiyah, Imam Ghazali, Imam Al-Haramain dan lain-lain lagi. Fiqhnya Syafi'i, akidahnya Asy'ariyah, Maturidiyah. Jangan kita celaru, kena baca sejarah ni. Banyak yang tak baca sejarah duduk balas apa-apa. Sejarah tak baca. Ini perkembangan ilmu dalam Islam yang kita kena sedar, jangan balas. Jadi mengikut pendapat ulama salaf dan jumhur ulama khalaf. Ulama khalaf. Bahkan dalam mazhab Syiah, Abu Ja'far As-Sadiq, fiqhnya Imamiyah, Isna Asyariyah, akidahnya salaf. Mazhab Zaidiyah, Zaidiyah Syiah, fiqhnya Zaidiyah, akidahnya Mu'tazilah. Mu'tazilah. Begitu. Kita kena sedar ini mazhab politik ada, mazhab fiqh ada, mazhab akidah ada, tariqah tasawuf pun ada. Itu kena faham perpecahan-pecahan dalam perkara cabang. Jadi pendapat ulama salaf dan jumhur ulama di kalangan khalaf mengatakan iman itu bertambah dan berkurang. Menyatakan demikian firman Allah Taala, ada dalil ayat Quran. Firman Allah Taala, innamal mu'minuna alladhina idza dzukira Allah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana.
surah Al-Anfal ayat 2. Maksudnya, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila dia sebut Allah, gemetarlah hati mereka. Dan apabila dia baca kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka. Ayat yang mengatakan iman bertambah. Juga sebab berzikir, ingat Allah Ta'ala banyak-banyak. Dan sebab baca Quran banyak-banyak. Tahu makna dia, baca Quran. Quran ni kitab mukjizat. Baca beratus kali pun akan temu perkara baru. Akan ada ilmu. Kalau kita baca Quran dengan faham makna dia. Orang tak faham makna macam tulis je. Orang yang baca Quran faham makna dia, ulang berapa ratus ribu kali pun mesti ada ilmu baru yang muncul, yang ada daripada Quran ini. Dengan sebab itu, orang yang baca Quran banyak, yang faham makna dia, iman dia bertambah. Berzikir ingat Allah Ta'ala, iman dia bertambah. Quran kata demikian. Jadi pendapat ulama mengatakan iman bertambah ni yang lebih kuat, kerana ada dalil ayat Quran. Firman Allah Ta'ala, fa ammal ladzina amanu fazadathum imana, surah At-Taubah ayat 124. Maksudnya, adapun orang yang beriman, maka surah ini menambah imannya. Surah At-Taubah menambahkan imannya. Surah yang berkait dengan perang, berkait dengan jihad fisabilillah, menentang musuh. Bila baca ayat ni, iman dia bertambah, tambah yakin pada Islam. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Walamma ra'al mu'minuna al-ahzab qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima." Surah Al-Ahzab ayat 22. Maksudnya, dan tatkala orang-orang mukmin melihat tentera Ahzab, mereka berkata, inilah yang telah dijanjikan Allah dan Rasulnya kepada kita, dan benarlah Allah dan Rasulnya, dan demikian itu tidaklah menambahkan kepada mereka kecuali iman dan penyerahan dirinya. Ayat ini mengisahkan peristiwa Ahzab, apabila golongan ahli kitab orang Yahudi bergabung dengan musyrikin Mekah dan musyrikin yang lain. Bala tentera yang jumlah 10,000 datang nak menyerang Madinah. Datang dari segenap penjuru kepung Madinah. Penduduk Madinah, orang Islam tak sampai 10,000. Siapa orang munafik, siapa orang Yahudi. Mereka datang dengan bala tentera yang jumlahnya besar. Lalu Nabi bermesyuarat dengan sahabat dia, macam mana nak hadap. Salmanul Farisi, seorang sahabat yang asal daripada Parsi, mencadangkan gali parit. Maka digali parit Khandaq, gali parit untuk benteng pertahanan, digali parit. Maka Madinah dikepung. Masa dikepung itu, wazulzilu hunalikal tuliyal mu'minun wazulzilu zilzalan syadida. Di sana orang beriman diuji oleh Allah. Mereka digoncang dengan sehebat-hebatnya. Digoncang dengan sehebat-hebatnya. Musuh sedang mengelilingi mereka. Jumlah mereka tak banyak. Musuh besar. Iman bergoncang. Orang-orang munafik menzahirkan dirinya. Orang Yahudi mula khianat. Di masa itu, orang yang benar-benar beriman, imannya bertambah. Iman bertambah. Belum mari musuh dalam keadaan bahaya, maka hatinya bergantung dengan Allah lebih kuat lagi. Tuhan sebut, orang yang beriman ni iman dia bertambah. Bahkan mereka bersedia untuk berjuang dan mengunduh giliran untuk mati dalam mempertahankan Islam, untuk mati syahid. Faminhum man qada nahbah wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Di antara mereka ada orang yang telah menunaikan janjinya sehingga mati mempertahankan Islam, dan ada orang yang tunggu giliran untuk mati mempertahankan Islam. Ini iman dia bertambah. Jadi ayat ini menunjukkan iman itu bertambah. Bertambah. Jadi pendapat mengatakan iman itu bertambah lebih kuat. Jadi kita kena menambahkan iman kita dengan berzikir, dengan baca Quran, dengan kita lawan musuh-musuh Islam. Sebab iman kita bertambah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim.
kewajipan menegakkan khilafah selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khilafah ialah iqamatud din wa siyasatud dunya bih, meninggikan Islam dan politik mentarbih dunia dengan Islam. Ini makna khilafah. Makna khilafah. Hari ini orang takut nak sebut khilafah ni, tak berani nak sebut. Khilafah ialah dengan makna siasah, pemerintahan, mentarbih, mengurus negara. Apa hukum? Hukumnya wajib. Selain daripada kewajipan beribadat, manusia diciptakan oleh Allah dengan tujuan menjadi khalifah di bumi. Tuhan jadikan manusia, disebut dalam Quran, ada 3 tujuan. Yang pertama, tujuannya beribadat kepada Allah. Wa ma khalaqtil jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku jadikan jin dan manusia melainkan supaya mereka itu memperhambakan diri kepada aku, beribadat, tunduk pada perintah aku, tinggal larangan aku, mengabdikan diri. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua ialah khilafah, kewajipan khilafah. Perkara ini dinyatakannya kepada para malaikat. Firman Allah Subhanahu wa taala, bila Allah Taala nak jadikan Adam alaihi salam, Allah Taala kata kepada malaikat, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan ingatlah, surah Al-Baqarah ayat 30. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Mereka bertanya tentang hikmat ketetapan Tuhan itu dengan berkata, adakah engkau ya Tuhan kami hendak menjadikan di bumi ini orang yang akan membuat bencana dan menumpahkan darah, berbunuh-bunuhan, padahal kami sentiasa bertasbih dengan memujimu dan menyucikanmu. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui akan apa yang kamu tidak mengetahuinya. Tuhan kata kepada malaikat. Bila Tuhan beritahu aku nak jadikan satu makhluk, iaitulah makhluk manusia Adam alaihissalam, yang dilahirkan zuriatnya. Sebelum pada itu sudah ada makhluk jin berperang sesama mereka. Lalu Tuhan utuskan malaikat mengalahkan kumpulan jin. Ditawannya ketua dia, Iblis. Dia bawa ke langit. Iblis beribadat pada Allah Ta'ala. Jadi tawanan malaikat. Sangat taat pada Allah Ta'ala. Malaikat tak tahu apa ada dalam isi hati Iblis ni. Malaikat tak tahu. Tengok juruh dah kuat ibadatnya setelah ditawan oleh malaikat. Kemudian Tuhan uji dengan menjadikan manusia. Bila Tuhan jadikan manusia, malaikat tanya untuk minta penjelasan, bukan untuk lawan. Dalam ilmu nahwu, istifham istifsari, pertanyaan untuk minta penjelasan, bukan istifham ingkari, bukan bertanya untuk nak lawan, tidak, bertanya untuk minta penjelasan. Wahai Tuhan, adakah kau nak jadikan manusia yang buat makhluk yang buat jahat pula, berperang antara satu sama lain? Tuhan kata, inni a'lamu ma la ta'lamun. Malaikat kata, pasal apa? Kami ini tasbih, puji Tuhan, pujimu, beribadat padamu, tak derhaka selama-lama, taat. Mengapa tak suruh kami? Tuhan kata, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu apa yang kamu tidak tahu. Tuhan kata. Kerana tugas menjadi khalifah ini ialah iqamatud din, menegakkan agama Allah, wasiyasatud dunya bih, dan mengurus dunia dengannya, mengurus tumbuh-tumbuhan, mengurus biji-bijian, mengurus segala binatang ternak, mengurus segala galian-galian di bumi, macam-macam memakmurkan bumi. Ini bukan kerja malaikat. Malaikat tak makan, tak minum, tak berkahwin. Malaikat tak naik kereta, tak naik kapal terbang. Malaikat tak perlu pada ini semua.
Tuhan jadikan makhluk yang memerlukan benda-benda yang atas dunia ini untuk dimakmurkan. Yang adanya makhluk manusia. Untuk mengurus, Tuhan jadikan nafsu dalam diri manusia. Mahu mudah, mahu kesenangan. Tuhan beri akal, boleh berfikir. Kerana Tuhan turunkan syariat. Ini amanah. Inna aradna al-amanata ala as-samawati wal jibal fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami telah memamerkan satu perkara yang dinamakan amanah kepada langit, bumi, bukau dan gunung gadang supaya mereka sanggup memikulnya. Tiba-tiba langit, bumi, bukit, bukau, gerun takut memikulnya dan manusia memikul tanggungjawab ini. Tuhan kata amanah ni ialah melaksanakan syariat. Kalau dilaksanakan, bahagialah. Kalau tak laksanakan, dihumbam dalam neraka. Bila dengar begitu, langit yang besar, bumi, gunung ganang yang besar, gerun, takut mendengarnya, tak bersedia. Wa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha. Mereka enggan, mereka takut. Wa hamalahal insan. Makhluk manusia menanggungnya. Tuhan jadikan manusia menanggung amanah melaksanakan syariat Allah, diuji akal fikiran mereka dan kemampuan mereka. Rasulullah SAW menjelaskan makna ayat di atas melalui sabda baginda, kanat banu Israel tasusuhumul anbiya kullama halaka nabiyyun khalafahu nabiyyun wa innahu la nabiyya ba'di wa sayakunu khulafa fayakthurun qalu fama ta'muruna khafu bi bai'atil awwal fal awwal a'tuhum haqqahum fa innallaha sa'iluhum amma star'ahum. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di sisi Ahlussunnah wal Jamaah, Bukhari dan Muslim riwayatnya sah setelah Al-Quranul Karim. Selepas Al-Quranul Karim. Apa makna dia? Kaum Bani Israel pada zaman dahulu, pemimpin-pemimpin siasat, pemimpin-pemimpin politik mereka ialah para anbiya alaihimus salatu wassalam. Setiap nabi wafat diganti nabi selepasnya. Tiada lagi nabi selepasku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun adanya para khalifah, pemimpin dalam kalangan umatku. Jumlah mereka ramai. Mereka para sahabat bertanya, maka apakah perintahmu kepada kami yang wajib kami lakukan? Sabdanya, tunaikan yang pertama dilakukan bai'ah, dan yang berikutnya berikan hak yang wajib ditunaikan terhadap mereka. Sebenarnya Allah akan menyoal mereka pada hari kiamat nanti daripada apa yang sahaja kewajipan yang diwajibkan supaya mereka menunaikannya. Nabi kata adalah Bani Israel yang jadi pemimpin politik mereka ialah Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam. Tengok Nabi ni tak iman semayang, tak iman nikah je. Ini orang Melayu dah faham betul dah. Nabi ni tak iman semayang, tak iman nikah. Nabi ni imam negara, imam manusia. Dalam semua urusan, kita kena faham. Untuk laksanakan syariat Allah Ta'ala, Nabi kata, Bani Israel, Nabi-Nabi mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang mentadbir urusan mereka. Bila mati seorang Nabi, diganti Nabi yang lain. Lepas aku mati, tak ada Nabi lagi. Ada khalifah-khalifah yang ramai. Sahabat tanya, kami nak buat macam mana? Nabi dah tak ada. Nabi kata, bai'ah. Beri janji setia pada yang pertama, yang berikut. Yang menjalankan ajaran Nabi. Ini kita kena faham. Khilafah ialah kewajipan menegakkan ad-din, iaitulah Islam. Dan siasah dunia, mentadbir urusan dunia dengan agama, dengan syariat Allah. Dengan Islam. Ada perkara yang ada nas dalam Quran, dalam hadis. Ada perkara yang umum, termasuk dalam nas yang umum. Ada perkara yang tak ada nas dalam Quran dan hadis. Ini boleh beristihad. Ini panduannya yang kita kena sedar. Ini perkara yang ada nas, kita lawan juga nas ni.
Quran dah kata begini, kita lawan Quran, buat hak lain. Ini yang tak kenanya. Ada perkara yang Allah Ta'ala izin, kita kena sedar. Allah Ta'ala tentukan makanan sebagai contoh halal dan haram. Ini makanan halal, ini makanan haram. Allah Ta'ala tentukan. Allah Ta'ala tak sebut dalam Quran, kena masuk gula, masuk ikan singgang, masuk itu tak ada dalam Quran. Itu manusia fikir sendiri. Allah Ta'ala wajibkan tutup aurat. Pakaian tutup aurat, jaga maruah orang lelaki, orang puan sebut dalam Quran. Allah tak sebut warna apa, saih besar mana, tak ada dalam Quran. Ini manusia boleh fikir, kena faham. Inilah yang kita kena faham. Urusan ini ditadbirkan oleh agama Islam. Kewajipan ini dilaksanakan oleh para Rasul alaihi wasallam. Sejak Nabi Adam alaihi salam sehingga Rasul akhir zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tugasnya. Para anbiya berdakwah dan berpolitik dengan tujuan mengajak manusia kepada Islam yang menyeluruh dan supaya merangkumi aspek akidah, kepercayaan, syariat, hukum hakam, akhlak perangai dan pemerintahan dalam mendaulatkan ajaran Islam. Ini kerja Nabi-Nabi alaihi salam yang diturunkan kitab kepada mereka. Maka Nabi-Nabi mengajak orang ramai ikut Islam. Nabi-Nabi mengajak raja-raja. Ibrahim mengajak Namrud. Nabi Musa dan Harun ajak Fir'aun yang memerintah di masa itu. Nabi Nuh mengajak Al-Malak di zaman itu. Semua Nabi-Nabi ini mengajak rakyat kepada Islam dan mengajak raja-raja dan pemerintah kepada Islam. Ini tugas Nabi-Nabi. Bukan berdakwah saja, orang mengucap habis. Orang mengucap habis. Lepas tu siapa merintah ikutlah, siapa merintah, kita boleh makan ke darah sudahlah. Boleh pergi sejid, boleh pergi Mekah, tak ada apa-apa, tak ada orang ganggu. Pergi Mekah, buat umrah acak-acak kali. Lepas tu cerita pula saya ni acak, buat umrah. Banyak kali, ni acak. Ini bukan cara dia. Islam ialah mentadbir seluruh kehidupan manusia yang kita kena sedar. Kebanyakan kitanya, tak apalah. Dulu orang putih pergi kapal pergi Mekah. Orang putih orang main kita tipu kita. Pergi kapal pergi Mekah. Yang cara aku sudah. Negeri aku berkata. Maka tunduk buat penjajah. Siapa puluh-puluh ratus-ratus tahun tunduk buat penjajah. Di sana ada ulama-ulama yang menentang penjajah. Yang tentang penjajahnya ditangkap, dibunuh, dibuang negeri. Orang ramai kata boleh sembahyang tak ada apa-apa. Boleh nikah tak ada apa-apa. Ini bukan ajaran Nabi ajar. Ajaran Nabi ajar semua urusan hidup kita ikut Islam. Para Rasul alaihi salatu wassalam bukan saja berdakwah menyeru manusia kepada agama Allah, mereka juga menyeru kerajaan-kerajaan, raja-raja dan golongan al-malak, para pemimpin pada zaman masing-masing supaya menganut Islam dan mentarbiyah negara dengannya, sehingga para Rasul itu sendiri menjadi khalifah atau raja kerana kebiasaan mereka yang zalim tidak menerima seruan para Rasul. Bahkan di sana ada Rasul yang jadi ketua negara. Nabi Daud, Nabi Sulaiman alaihi wassalam jadi ketua negara. Nabi Sulaiman memerintah manusia, jin dan burung-burung yang terbang di udara, boleh dikawalnya, diberi mukjizat kepadanya. Nabi Sulaiman. Ada Nabi yang tak sempat memerintah negara, mati dulu. Nabi Musa AS, Nabi Harun, setelah mereka berjaya membinasakan Fir'aun dan bala tenteranya, Allah Ta'ala suruh Musa membawa Bani Israel berjihad ke Palestin, membuka negeri Palestin yang ditakluk oleh kaum Jabbarin yang sangat zalim, berperang dengan kaum Jabbarin. Sekarang aku tunjuk mukjizat, beri mukjizat pada Rasul Musa, Harun, dibinasakan Fir'aun. Dengan sekelip mata ditenggelamkan. Dia tengok dengan mata mereka sendiri. Sekarang Allah Ta'ala uji Bani Israel supaya berjihad masuk Palestin. Berjihad, mu sendiri kena berperang, berlawan kaum Jabbarin. Tiba-tiba Bani Israel kata, "Idhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun." Wahai Musa, gilah mu dengan Harun. Kami nak duduk sini. Kami tak mau pergi. Lalu Allah Ta'ala sesakkan mereka selama 40 tahun. Sesak di padang pasir selama 40 tahun. Musa diwafatkan.
Diwafatkan Allah Harun, diwafatkan Allah Musa, diwafatkan. Bani Israel sesak selama 40 tahun. Mati puak-puak yang bacur, yang penakut. Naik generasi baru. Yusha bin Nun. Iaitulah pemuda sahabat Nabi Musa yang jadi Rasul. Memimpin, baru boleh masuk ke Palestin. Memerintah dengan kitab Taurat. Setelah memerintah, kaum Yahudi tinggal kitab Taurat. Mereka dilaknat oleh Allah. Dihalau hidup merempat. Kemudian Talut dan Nabi Daud memimpin kaum Bani Israel masuk Palestin. Masuk Palestin, bebaskan Palestin. Nabi Daud memerintah. Kemudian Nabi Sulaiman memerintah. Lepas tu Bani Israel tak ikut pula kitab Allah Ta'ala. Ditakluk oleh kuasa-kuasa pemerintah Parsi, Rum dan sebagainya. Hingga zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dibebaskan Palestin. Dibebaskan. Tiba-tiba orang Arab pula tak ikut Islam, kena takluk balik. Tak mau berjihad atas nama Islam, atas nama bangsa Arab, bukan atas nama Islam. Dah berapa puluh tahun. Kalau Bani Israel 40 tahun, kita berapa puluh tahun. Berapa puluh tahun kena takluk. Punah ditakluk Palestin selama 100 tahun oleh tentera salib, tentera Kristian. Sehingga muncul Salahuddin Al-Ayyubi, Sultan Salahuddin, memimpin atas nama Islam. Bebaskan Palestin. Ini kena sedar. Kita Melayu 40 tahun. Lepas Islam masuk, kita pun jatuh, ikut orang putih berapa puluh tahun, 100 tahun. Ini jadi bangsa yang hina, yang lemah kerana tak ikut Islam. Sallallahu Alaihi Wasallam telah melaksanakan kewajipan berpolitik secara amali, secara amalan. Apabila menolak tawaran menjadi raja dan pemimpin yang ditawarkan oleh pemimpin-pemimpin jahiliah Mekah, Baginda SAW menolak tawaran itu kerana para musyrikin terlebih dahulu menolak Islam menjadi agama yang memerintah. Puak-puak Abu Jahal temu dengan Nabi, wahai Muhammad, mu jadi raja. Wahai Muhammad, mu jadi ketua di Mekah ni. Kami lantikmu. Nak ahut dia banyak mana, kami sanggup kupur. Tetapi pemerintahannya ikut cara kami lah. Arak boleh, judi boleh, serba boleh. Nabi tolak. Cari susah. Berjuang sehingga berhijrah ke Madinah. Sebaliknya Rasulullah SAW berdakwah dan berjihad menghadapi segala kepayahan. Pada masa yang sama Baginda SAW turut mengorbankan harta dan jiwa raga sehingga berhijrah ke Madinah bagi menunaikan kewajipan mendirikan sebuah negara. Berhijrah ke Madinah untuk mendirikan sebuah negara. Setelah penduduk Mekah menerima Islam dengan pengertian yang sempurna, Baginda SAW tetap meneruskan kewajipan berjihad yang lebih mencabar tugas berjihad berterusan. Walaupun Rasulullah telah wafat, inilah yang dilangsungkan daripada khulafa radhiyallahu anhum. Bila Nabi wafat, para sahabat terus melaksanakan kewajipan ini. Para sahabat sambung, Nabi tak ada. Nabi kata dah, lepas aku tak ada pemimpin-pemimpin yang akan menyambung perjuangan. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ard. Fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Hadza bayanun lin-nas. وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. Maksudnya Al-Quran ini ialah penerangan kepada seluruh umat manusia.
dan petunjuk serta pengajaran bagi orang-orang yang hendak bertakwa. Dan janganlah kamu merasa lemah dalam perjuangan mempertahankan dan menegakkan Islam. Dan jangan kamu berduka cita terhadap apa yang akan menimpa kamu. Padahal kamulah orang-orang yang tertinggi mengatasi musuh dengan mencapai kemenangan. Jika kamu orang-orang yang sungguh-sungguh beriman. Jika kamu dalam peperangan Uhud mendapat luka tercedera, maka sesungguhnya kaum musyrik yang mencerobohi kamu itu telah pun tercedera juga dan mendapat luka yang sama dalam peperangan Badar. Dan demikian itulah keadaan hari-hari dunia ini dengan peristiwa-peristiwa kemenangan atau kekalahan. Kami gilirkan dia antara sesama manusia supaya menjadi pengajaran dan supaya nyata apa yang diketahui Allah tentang orang-orang yang tetap beriman dan yang sebaliknya. Dan juga supaya Allah menjadikan sebahagian di antara kamu orang-orang yang mati syahid. Dan ingatlah Allah tiada suka pada orang-orang yang zalim. Dan juga supaya Allah membersihkan orang-orang yang beriman dari dosa-dosa mereka dan membinasakan orang-orang yang kafir. Adakah kamu menyangka bahawa kamu akan masuk syurga padahal belum lagi nyata pada Allah wujudnya orang-orang yang berjihad, yang berjuang dengan bersungguh-sungguh di antara kamu, dan belum lagi nyata wujudnya orang-orang yang sabar, yang tabah dan cekal hati dalam perjuangan. Dan sesungguhnya kamu telah mengharapkan mati syahid dalam perang Sabil sebelum kamu menghadapinya, maka sesungguhnya kamu sekarang telah pun menyaksikannya dan kamu sedang melihatnya dengan mata kepala sendiri. Balik pada cerita peperangan Uhud yang berlaku, yang disebut sebelum ini peperangan yang menguji orang-orang yang beriman. Setelah mereka menang dalam perang Badar dengan kemenangan pertolongan Allah, kali ini Allah mendidik mereka dengan dipukul dalam perang Uhud. Apabila mereka tidak ikut arahan Nabi SAW mengawal bukit yang penting, yang strategik, yang dikawal. Musuh menyerang dari belakang dan mengepung mereka, sehingga 70 orang gugur syahid. Kebanyakannya cedera, termasuk batang tubuh Nabi SAW. Berdarah jasad Nabi dan sahabat-sahabat yang lain. Mereka dapat mengawal keadaan musuh berundur balik. Tetapi mereka sangat sedih dengan peristiwa Uhud kerana gugur 70 orang syahid dan semua dapat luka. Mengapa jadi begini? Padahal kita ni menegakkan Islam, memperjuangkan agama Allah. Pasal apa jadi begini? Timbul soalan-soalan. Anna hadha qul huwa min indi anfusikum. Disebut dalam ayat yang lain. Mengapa jadi begini? Ini dari diri kamu sendiri, Tuhan kata. Allah Ta'ala turunkan ayat yang kita baca ini untuk menghibur mereka. Hadha bayanul linnas wa hudan wa mau'izatul lil muttaqin. Qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ard fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Qad khalat min qablikum, telah berlalu sebelum kamu, sunanun, perjalanan-perjalanan kehidupan dunia. Fasiru fil ardi, berjalan di muka bumi, lihat. Fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin, apakah akibat yang menimpa orang-orang yang membohongi Rasul-Rasul. Tuhan sebut kisah dalam Quran. Nabi Nuh alaihi salam berjuang selama 950 tahun. 950 tahun Nabi Nuh. Dalam keadaan dizalimi, dipukul, dibelasah pengikut-pengikut yang lemah. Akhirnya apa jadi? Allah Ta'ala tenggelamkan mereka yang lawan Nabi Nuh selepas 950 tahun. Akhirnya itu berlaku.
Inilah dunia. Kena sedar. Hidup dunia ni sikit je. Dalam kubur lama lagi. Akhirat selama-lama je. Tuhan jadikan begitu. Qad khalat min qablikum sunanun, telah terdahulu sebelum kamu perjalanan umat-umat zaman dahulu. Fasiru fil ardi, berjalan di muka bumi. Fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzimin. Sila lihat apa akibat yang menimpa orang-orang kafir yang menentang Islam pada akhirnya. Kaum Nabi Saleh dibinasakan dengan satu tempik saja. Habis kat nak. Rumah-rumah batu yang dipahat pada bukit tak boleh melindungi mereka. Kaum Ad yang lawan Nabi Hud mendirikan bangunan-bangunan yang tinggi, kota-kota yang hebat. Tubuh mereka yang gagah perkasa. Dengan tiupan angin mereka dihapuskan oleh Allah. Ini ada kenyataan. Tanda-tanda masih ada sampai sekarang. Namrud dan bala tenteranya yang melawan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dihalau. Namrud dibinasakan dengan tentera nyamuk saja. Ini kekuasaan Allah Ta'ala. Sila kamu tengok. Apa akibat yang menimpa mereka yang melawan Rasul-Rasul. Hadza bayanul linnas. Ini satu pengumuman. Satu kenyataan untuk seluruh manusia. Seluruh manusia. Supaya melihat, menyaksikan secara umumnya. Sedar dan insaf akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sila lihat wahudan dan petunjuk, wa mau'izatun, pengajaran lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Semua yang berlaku di zaman dahulu itu petunjuk kepada orang yang beriman. Petunjuk kepada orang yang bertakwa, pengajaran kepada yang bertakwa kepada Allah Taala. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ولا تهنوا, jangan kamu berasa hina. Tuhan kata. ولا تحزنوا, jangan kamu bersedih. وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. Padahal kamu adalah paling tinggi kalau kamu adalah orang-orang yang beriman. Kalau kamu beriman sungguh, kamu kena sedar, kamulah yang paling mulia sekali. Walaupun tengok ni kamu paling miskin, paling susah, tertindas, nak cari makan payah. Wa antumul a'launa, kamu adalah paling tinggi. Kita diajar tiap-tiap semayang Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Siapa yang lebih besar pada Allah Ta'ala? Tapi semayang tak khusyuk, tak berasa apa lah. Bila semayang tak khusyuk, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Semua yang lawan Islam ni kecil saja di hadapan kekuasaan Allah Ta'ala. Kalau kamu dengan Allah Ta'ala, wa antumul a'launa, kamu paling tinggi sekali. Walaupun kamu ditindas, dibelasuh, ditenyeh, diligan, duduk di bawah, ditekan, dipijak. Wa antumul a'launa, kamu adalah paling tinggi. In kuntum mu'minin, jika sekiranya kamu benar-benar beriman kepada Allah, kamu percaya pada Islam. Kalau percaya pada Islam, kamu ni mulia. Kamu ni besar. Oleh kerana itulah, bila Sa'ad bin Abi Waqqas atau orang Arab yang beriman, ilmu tak ada, berunding dengan Rustam, penglima tentera Parsi, atau Rubai bin Amir, atau macam-macam sahabat lagi, 3 hari. Di antaranya orang Badui, tapi iman dia kuat. Berdepan penglima Parsi, kuasa besar dunia, masuk dalam khemah yang dihias dengan pemadani yang tebal, di mana Rubai masuk bawa tombak, mata tok lagi bawah, mata tok di bawah, tikam pemadani hak lawa tu. Pemadani di depan Rustam penglima Parsi. Tapi mereka tak boleh buat apa, ini utusan. Kalau mu orang ni, orang Arab miskin, tak agak kami sanggup atau batuan kamu nak makanan, tiap-tiap tahun kamu boleh atur. Orang Arab hidup pada pasal susah. Tak apa, kami sanggup atur kepadamu. Rumi kata, Allahu ta'asana linukhrija man sya' min ibadatil ibad ila ibadatillah
wa min jawril adyan ila adlil Islam. Allah Ta'ala hantar kami mari di sini untuk mengajak kamu daripada memperhambakan diri kepada sama-sama makhluk kepada memperhambakan diri kepada Allah, daripada kezaliman berbagai-bagai agama dan ajaran kepada Islam yang adil. Ini tujuan kami. Bukan nak ambil beras, nak ambil gandum, nak ambil tidak. Kamu ikut Islam saja. Pergi dengan izzah, dengan rasa mulia dengan Islam. Baju bertapung. Baju bertapung pergi. Masa itu Islam dalam keadaan miskin. Tapi tak rasa malu berdepan dengan puak-puak yang beruniform. Dengan segala pingat, segala apa kebesaran. Pergi dengan iman yang kuat. Wa antumul a'launa. Kamu adalah paling tinggi. In kuntum mu'minin. Kalau kamu adalah orang yang beriman. Tuhan beritahu kepada Nabi dan sahabat yang sedih dalam perang Uhud. Kamu kena sedar. Kamu ni mulia. Kamu ni mulia dengan Islam walaupun merasa kalah. Kalah. Tuhan beri ajar. Kalah sikit. In yamsaskum qurhun faqad massal qauma qurhum mithluh. Jika sekiranya kamu disentuh oleh luka dalam perang ini. Muhammad SAW luka barah. Pipi berdarah. Belum orang dengan darah. Sahabat-sahabat berdarah. Ada yang luka dan terus mati syahid. Faqad massal qauma qarhum mithluh. Sesungguhnya kaum yang lawan kamu mengalami luka sepertinya. Dalam perang Badar mereka dibunuh selama 70 orang. Selama 70 orang perang Badar. Sekarang ni giliranmu mati 70 orang pula. Dalam perang Badar mereka luka. Sekarang ni giliranmu luka pula. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itulah hari-hari yang Allah jadikan silih berganti di kalangan manusia. Allah jadikan hari silih berganti. Laut ada pasang surut. Sungai ada pasang surut. Ada kemarau, ada banjir. Supaya apabila mari air pasang, habis segala Melaka. Surut, sapu habis segala-galanya. Sapu. Segala sapu-sapu. Sapu-sapu duduk atas darat. Mari pasang, terik, sapu balik. Sehingga patah jadi bersih. Itulah hari yang silih berganti bermanusia. Tuhan jadikan ada hari menang, ada hari kalah. Ada hari kuat, ada hari lemah. Ini peraturan alam yang Tuhan jadikan. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ. Supaya Allah membuktikan apa yang ada dalam ilmunya. Orang yang beriman kalangan kamu. Dan dia pilih kalangan kamu ada yang mati syahid. Yang mati di medan perang tu masuk syurga. Ada kalangan kamu yang mati di medan perang tu masuk syurga. Tuhan janji begitu. Kamu tak nampak. Dia ada dalam syurga sekarang. Ada kalangan kamu yang masih hidup. Tapi tu beriman. Wallahu la yuhibbuz zalimin. Allah Ta'ala tidak mengasihi orang-orang yang zalim. Percayalah Allah Ta'ala tak kasih pada orang yang zalim. Allah Ta'ala kasih kamu. Walaupun berluka, kamu cedera, kamu sakit, kamu mati. Dengan iman yang ada, Allah Ta'ala kasih pada kamu. وَلِيَمَحْصَ الَّذِينَ آمَنُوا. Supaya membersihkan orang-orang yang beriman. Orang yang beriman dibersihkan dosa-dosa mereka. Dengan sebab mereka menerima kesusahan, dibersihkan dosa-dosa mereka. Dosa mereka dibersih oleh Allah Ta'ala, disucikan oleh Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala bezakan mereka dengan orang munafik. Yang beriman tu ada, yang munafik lari. Bila berlaku demikian. Kalau menang sama, orang munafik duduk depan sekali. Bila menang, orang munafik di depan sekali, saya lah kuat sekali. Saya harus semua sekaliannya. Maka dipukul. Bila dipukul ni, hak munafik tu lari. Ini. Tujuan Allah Ta'ala nak bersih. Supaya yang munafik, yang berdosa diampun, yang munafik diundurkan. Wa yamhaqal kafirin. Dan membinasakan orang-orang yang kafir akan dibinasakan pada akhirnya. Pada akhirnya orang kafir mesti dibinasakan. Orang Islam tak binasa. Kalau mati tak sempat dengan kemenangan, mati masuk surga. Mati dengan kemenangan, mati dengan keadilan Islam. Lepas tu masuk surga.
Syaratnya mati dalam iman. Terus yang kafir dibinasakan oleh Allah. Am hasibtum an tadkhulul jannah? Tuhan tanya, adakah kamu mengira kamu boleh masuk syurga dengan percuma, dengan mudah? Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Sedangkan belum terbukti kepada Allah yang ada dalam ilmunya orang yang benar-benar berjihad menegakkan agama Allah dan orang yang bersabar menghadapi ujian. Ayat ini diulang acak kali dalam Quran dengan usul yang berbeza. Ada penonton, ada dengan uslub yang lain menunjukkan orang beriman diuji oleh Allah Taala. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massathum ba'sa wad-dara wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Adakah kamu mengira kamu boleh masuk syurga Tuhan? Padahal kamu belum diuji sebagaimana diuji umat zaman dahulu. Mereka digoncang dengan sehebat-hebatnya. Sehingga orang yang beriman dan Rasul yang ada bersama tanya, bila lagi nak menang ni? Bila lagi nak menang? Bila lagi nak berjaya? Pertolongan Allah hampir akan tiba masanya. Itu ayat. Ada ayat pula. Hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia menyangka bahawa mereka sudah cukup, saya ni Islam dah, beriman dah, pada mereka tak diuji oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala uji umat zaman dulu, ternyata mereka yang benar, ternyata mereka yang bohong. Ada ayat lain, Suratul Ankabut, maksudnya sama saja, surat yang lain. Allah Ta'ala nak uji untuk beza yang berjihad, yang sabar. Walaqad kuntum tamannawna al-maut faqad ra'aytumuh wa antum tanzurun. Sesungguhnya Tuhan kata, aku tahu kamu bercita-cita untuk mati syahid di medan perjuangan untuk mendapatkan janji Allah. Dalam hati kamu ni ada yang cita-cita nak mati dalam perjuangan Islam. Tuhan kata, faqad ra'aytumuh, kamu lihat, kamu tengok sendiri sekarang ada yang masih syahid kerana kamu yang dicincang, yang dihentam habis-habisan. Wa antum tanzurun, kamu lihat dengan mata ke mata kamu sendiri sekarang. Allah Ta'ala pilih. Tujuan Allah Ta'ala pilih. Ada yang mati, ada yang cedera. Kemenangan akan berlaku. Jangan kamu sedih, jangan kamu dekat cita. Ini adalah peraturan Allah yang dibuat begitu untuk melakukan penapisan di kalangan manusia. Wallahu a'lam.